Juara saingan seluruh England 2021 itu kini menghuni ranking Olimpik di tangga ke-6 selepas beraksi dalam beberapa kejohanan yang menawarkan mata kelayakan Olimpik sejak Mac lalu. Tanpa Chong Han, ia sudah meletakkan Zijia di kedudukan selesa untuk memberi cabaran di Tokyo nanti. Ketika ini, apa yang lebih penting buat pemain berusia 23 tahun itu adalah untuk memperbaiki serta meningkatkan prestasinya. Bagi kita memang Zijia, niat untuk kita hantar Zijia pergi ke India itu tidak tinggi lah. Kerana kita rasa untuk mengejar poin untuk mencapai higher ranking untuk waktu yang singkat ini mungkin tidak begitu realistik. Kita lebih cenderung kepada untuk memihak kepada target untuk memperbaiki kualiti latihan supaya dia lebih bersedia untuk tournament yang akan dia main. Kelayakan itu kita tidak khawatir, kita rasa cukup selesa untuk melayak, tapi sekarang kita lebih pada mahu untuk supaya dia boleh bersedia dan mengekalkan prestasi dia. Kita tidak harus memberi tekanan yang besar kepada mereka. Our plan from very day one is that goal for 2024. So I think it's good that all of us give him full support and also all the players that qualify for Olympic. Kita bagi sokongan yang tidak berbelah bagi, give them full support, and I think sekiranya kita beri kepercayaan kepada mereka, I think the result will come. Untuk kita bagi tekanan unnecessary, I think is premature. Okey, ini kedudukan ranking untuk kelayakan Olimpik. Pada ranking 1 hingga 16, dia akan layak secara automatik. Sementara bagi bergu pula, ranking 1 hingga 8 layak dari dua wakil dari satu negara. Okey, tetapi yang menjadi persoalan adalah untuk mengetahui kedudukan seeding mereka pada saingan di Olimpik kelak. Okey dan tanpa membuang masa, Roslyn Hashim, bekas pemain pasukan kebangsaan dan juga bekas juara Sukan SEA 2001 bersama kita. Lin, terbuka India bulan Mei, Olimpik bulan 7. BM tak hantar Zijia ke India. Tepat apa yang dilakukan oleh BM? Okey, kalau kita lihat apa jawapan yang diberikan oleh pengarah teknikal iaitu Wong Chun Han, dia berdasarkan kepada poin Olimpik. Maksudnya Zijia ni dah cukup untuk layak ke Olimpik kalau berdasarkan kepada poin lah, kan. Jadi tapi bagi kalau pandangan saya, kalau dia tidak menyertai kejohanan di India, kemungkinan berdasarkan kepada ranking. Ranking mungkin sedikit sebanyak. Kalau dia pergi, katalah sebagai contoh, dia menjuarai terbuka India, mungkin ranking dia tu lebih tinggi. Jadi kedudukan dia di Olimpik mungkin lebih selesa. Tetapi kalau dari segi Olympic point, dia dah cukup, itu tak jadi masalah. Alright, Dayan pun ada soalan sebenarnya sebab Roslyn dulu sebagai pemain lah kan, lagi dekat dengan satu kejohanan besar, adakah Roslyn akan join? Yes ataupun no, dan kenapa? Okey, kalau dari situasi saya dulu, saya menyertai masuk kejohanan tu kerana di situ adalah boleh dikatakan itulah sparring saya untuk kejohanan. Kerana apabila di tempat latihan, kita kekurangan sparring ketika itu. Yang ada cuma saya dengan adik saya Hafiz. Jadi yang lain tu kekuatan dia tu tak sampai. Jadi untuk bermain di kejohanan-kejohanan luar ni, itulah sparring saya. Okey, Lin, kalau kita ini ambil secara menyeluruh lah. Tak perginya Zijia juga boleh elak kecederaan, tetapi dalam masa yang sama nak maintain apa yang dimiliki pada ketika ini sebenarnya memerlukan plan yang serba rapi, baik daripada Zijia sendiri dan juga pihak kejurulatihan. Pada pendapat Lin? Okey, kalau dari segi perancangan tu mungkin pihak pengurusan lebih arif tentang bagaimana nak menguruskan Zijia persiapan beliau. Tetapi kalau bagi saya, untuk mengelakkan kecederaan tu sebenarnya
di mana-mana kita akan mengalami kecederaan. Kalau condition kita belum cukup. Dalam latihan pun kita boleh mengalami kecederaan, mungkin lebih teruk kalau berbanding dengan tournament. Jadi mungkin pengurusan BM lebih arif tentang persediaan untuk Liga. Alright, okay, kita ada satu lagi topik yang kita nak kupaskan di mana BAM telah putuskan untuk guna khidmat pemain junior dan senior untuk Sukan C Vietnam nanti. Tapi sebelum kita berbicara lebih lanjut, kita dengarkan dulu apa kata BAM. Dari segi SEA Games, of course, I also President Olympic. I chair the selection committee. BM has proposed a backup dengan junior team. Kita akan because it's a long list, dia belum short list lagi. It's a mixture between junior and also backup, which is under senior lagi. So kita akan lihat perkara itu secara terperinci kerana again benchmarking yang kita punya young player has set up. Zija won the gold medal, Aaron So won the gold medal, and Kisona won the gold medal. So we have set a benchmarking. We need to ensure that we will send young players but a formidable team. Kerana kita beranggapan bahawa kita juga harus mengekalkan kita punya prestasi di Sukan C. Okey, so ada player junior, ada juga player senior. Apa komen Roslin berdasarkan perkara ni? Okey, kalau dilihat sebenarnya kalau bagi saya apa matlamat badminton untuk SEA Games? Adakah ingin mengekalkan emas ataupun sekadar ingin memberi pendedahan kepada pemain-pemain muda? Ini kita harus lihat matlamat yang harus diberikan untuk badminton, especially kepada Persatuan Badminton Malaysia lah. Kalau mereka ingin mengekalkan pingat emas seperti yang kita menang pada 2 tahun lepas, kita hantar pemain yang betul-betul boleh kekalkan emas. Contohnya Lizia ataupun Kisona yang mendapatkan pingat emas, Sowoyi Erencia. Tetapi kalau untuk sekadar memberi pendedahan, skuad remaja ataupun skuad pelapis sajalah yang harus kita hantar. Okey, kalau tanya Lin nak mana? Pemain baru ke ataupun nak bagi junior? Ataupun senior tanpa campur? Okey, kalau untuk orang cakap bagi pendedahan kepada pemain muda dan juga untuk mengekalkan juga pingat emas, kita kena campur. Tim tu kita campur. Pemain muda pun ada, yang senior pun ada. Itu saya rasa lebih sesuai ataupun lebih baiklah untuk tim kita. Baik, Lin. Alright. Terima kasih banyak daripada saya dan juga Dayang. Namun sebelum tu sempat lagi nak ucap selamat Hari Polis kepada isteri Roslin Hashim dan juga seorang anggota polis. Selamat Hari Polis. Okay, thank you.